Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan sambung bincang untuk soalan kertas 1 Trial Melaka 2023. Okey, so untuk soalan nombor 11. Permudahkan P kuasa 4 darab 16 P kuasa 8 kuasa 1/4 per dengan Q kuasa negatif 3. Untuk soalan macam ni, saya akan tunjukkan dua cara lah. Yang pertama, cara yang sebenarnya, cara yang sebetulnya, so kita ada sini P kuasa 4 darab dengan 16 kuasa 1/4. So, macam mana nak buat 16 kuasa 1/4? 16 kuasa 1/4. 16 kuasa 1/4. 1/4. So, kita akan dapat jawapannya ialah 2. So, kemudian kita ada 2 P kuasa, kalau dia punya indeks dikuasakan, so maksudnya darab, 8 darab 1/4 jadi dapat P kuasa 2 bahagi dengan Q kuasa negatif 3. Indeks apabila darab, kita tambahkan dia. So kita dapat 2P kuasa 4 tambah 2 dapat 6 per dengan Q kuasa negatif 3. Kuasa negatif 3 bermaksud dia bukan berada pada tempatnya, dia salah tempat, maksudnya dia bukan duduk dekat bawah sebenarnya. Sebenarnya dia duduk songsanglah atas dia. So 2P kuasa 6, Q kuasa 3. So dapat jawapan kita ialah P. Cuma kalau dalam exam rasa tak ingat bela apa nak buat, so kita boleh guna bantuan kalkulator. Kita ada kalkulator, senjata utama kita dalam matematik. Jadi kita akan buat. Alright. So untuk kita nak buat jawab dalam kalkulator, so kena tahulah macam mana kita nak tekan. So kita ada P kuasa 4 darabkan 16 P kuasa 8 kuasa 1/4. Okey, yang ni untuk langkah berhati-hati kita akan buat secara berasingan atas dan bawah. Sebab kadang-kadang biasa bila melibatkan pecahan, dia ada macam ada kadang-kadang salah jugalah ya. Okey, so dekat sini kita ada pilihan A, B, C, D, E, F, X, Y dan M. Yang warna pink tu kita boleh gunakan semua. Dekat soalan kita tak ada P dan juga Q, tak ada kat sini. So kita P tu kita gantikan dengan huruf X. Okey, yang P tu kita akan guna huruf X, manakala Q kita akan masukkan Y. Jadi apa nak tekan ni? Kita akan tekannya adalah X kuasa 4 darab kurungan 16 X alfa tutup kurungan kuasa 8 tutup kurungan kuasa 1/4. Letakkan dalam kurungan lah 1/4 tersebut. Okey, sekarang kita bagikan nilai X. Katakan calculate. So, X tu berapa ditanya. Kita letaklah 2. Sama dengan. So, dapat 128. Maksudnya pada bahagian atas ni kita dapat 128. Bahagi dengan pada bahagian bawah Q. Untuk Q, Untuk Q, kita gunakan Y. Jadi Y kuasa negatif 3. Kali ni kita tekan lagi calculate. Dia tanya Y berapa. Kita letaklah Y 3 pula kali ni. So dapat, alright. Ataupun kalau nak calculate Y2 pun boleh. Y2 lah senang ya. 0.125 sebab tadi perpuluhan. Jadi kita boleh pilih apa-apa nilai sebenarnya. 0.125. So dapatlah 0.125. Jadi kita bahagikan berapa dapat. Dia akan dapat nilainya adalah 128 bahagi dengan 0.125. So kita mencari jawapan ialah 1024. Maksudnya untuk soalan ni kita dapatlah jawapan kita ialah 1024. Jadi apa nak buat? Kita cuba A, B, C dan D, mana yang akan dapat jawapannya ialah 1024. Okey, saya tunjukkan macam mana kita nak masukkan A dahulu. Okey, so nak masukkan A kat sini. So kita masukkan 2. P tadi kita kata X kuasa 3.
Shift. Tekan shift, tekan kuasa 3. Alright. Kemudian Q tu ialah Y. Kuasa negatif 3. Kali ni kita hanya tekan sama dengan sahaja, tak perlu lagi calculate. Okay, so kita dapat 2. So sini dapat 2. So bukan jawapan yang kita cari. Kita dah cari 1024. So kita kembali pada ni tadi. Kalau tengok yang bezanya adalah kuasa 6. So kita pergi anak panah ke kanan. 3 ni jadi kuasa 6. Kuasa, so kita nak masukkan kuasa 6. Y kuasa 3. So ini kita delete. So tekan sama dengan. Y kuasa 3 sama dengan 1024. 1024. So inilah nilai yang dicarilah. So jawapan kita ialah B. Soalan nombor 12. Sebuah kotak mengandungi 3 batang pen biru. Ada 3 batang pen biru, 5 batang pen merah, 5 batang pen merah dan sebatang pen hitam. So kita tulis balik apa yang kita ada kat sini. So kita ada 3 biru, 5 merah dan 1 hitam. 2 batang pen dipilih dari kotak secara rawak satu persatu tanpa permulangan. Maksudnya dia dah ambil warna biru, dia ambil. Jadi dia tak letak semula. Kali pertama biru tu ada 3. Bila dia ambil, so tinggal 2 sahaja dalam tu. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen yang dipilih adalah berwarna sama. Jadi untuk kebarangkalian, biasanya kita tulis dalam gambar rajah pokok. So untuk biasakan diri, boleh guna gambar rajah pokok. Kali pertama, dia mungkin ambil biru, merah atau hitam. Jumlah pen dalam kotak tersebut ialah 5, 6, 7, 8, 9. 9. So untuk biru tu ada 3/9. Merah ada 5/9, manakala hitam ada 1/9. Dia nak ambil 2. Itu baru kali pertama. Kali kedua, mungkin dia boleh pilih biru juga, merah atau hitam. Mungkin biru, merah atau hitam. Biru, merah atau hitam. Kalau kali pertama, dia dah ambil biru, 1 biru dah ambil. Jadi dalam tu dah tinggal 2 sahaja yang biru. Betul? Asal-asal ada 3, dah ambil 1. So tinggallah 2. Per dengan berapa? Asal-asal ada 9, dia dah ambil 1, tinggal 8. Kalau kali pertama dia ambil biru. Jadi warna merah tak terjejas. Masih ada 5. Merah ni ada 5/8. Sama juga hitam, masih ada lagi dalam tu 1/8. Kali pertama, dia ambil merah. Kali kedua, merah dalam tu dah tinggal 4 lah. Tadi asal-asal ada 5, so tinggal 4. 4/8. Dan nombor lain sama. Biru ni masih ada lagi 3. 3/8. Dan juga hitam masih ada 1/8. Kali pertama, dah ambil hitam. Jadi, hitam dah tak ada dalam tu. Jadi, 0/8. Untuk biru, masih sama. 3/8. Sebab dia ambil hitam kali pertama. Maksudnya yang lain masih maintain kekal sama. Kemudian kita tengok kesudahan yang mungkin. Kesudahan yang mungkin adalah kita ada B. Mungkin kali pertama biru, kali kedua juga biru. Biru, merah. Biru, merah. Biru hitam. Merah biru. Merah merah. Merah hitam. Hitam biru.
hitam merah, dan hitam hitam. So ini semua kesudahan dia lah. So dia kata berwarna sama. Kalau berwarna sama maksudnya mungkin dia ambil biru-biru. Atau merah-merah. Atau hitam-hitam. Okay, so apa jalan kerja dia? So kita ada biru dan biru. Biru dan biru. So kita ada 3/9 dan 2/8. Atau. So kita ada atau merah-merah. Kalau merah-merah, mungkin merah dan merah. So kita ada 5/9 darab dengan 4/8. Atau. Kemudian kita ada hitam dan hitam. 1/9 darab dengan 0/8. So kita kira. So kita kira 3/9 darab dengan 2/8 tambah 5/9 darab dengan 4/8 tambah 1/9 darab dengan 0/8. So dapat 13/36. Kenapa tak ada jawapan? 13/36. Kenapa tak ada jawapan? Apa nak buat? Kita cuba test setiap nombor ni. Mana akan dapat 13/36? Kita test jawapan A. Jawapan A tu sebenarnya berapa tu sebenarnya? 26/72. Sama lah. 13/36. Sesama. 13/36. Semua dia tak tulis dalam bentuk terendah. Sama sahaja. So, A lah jawapan dia. Cuma kalau dalam kertas satu, tak perlulah buat jalan kerja panjang macam ni sebab tak ada orang nak tengok pun. Cuma ini untuk kefahaman sahajalah. Okay. Kita teruskan untuk soalan nombor 13. Berikut merupakan jenis akaun simpanan yang mungkin dipunyai oleh seorang peniaga runcit kecuali. Akaun simpanan, ya, ada. Akaun simpanan tetap, akaun semasa, akaun bank. Akaun bank tu apa? Awak ni apa? Jawapan dia D lah. Aminah ingin mendepositkan RM20,000. So, RM20,000 ialah nilai P. Ke dalam akaun simpanan tetap selama 2 tahun. T dia ialah 2. Kadar faedah tahunan ialah 3% dan di-compound setiap 3 bulan. Apabila dia punya ayat di-compound, tak lain tak bukan kita akan menggunakan rumus MV. Rumus MV ni ada pada kulit depan soalan. Nanti boleh rujuk. Kadar faedah tahunan ialah 3.2% dan di-compound setiap 6 bulan. Sama. Berapakah perbezaan faedah di antara yang didapati di antara kedua-dua pelan tersebut? Jadi apa nak buat? Dia tanya apakah perbezaan faedah. Okey. Jadi kita nak buat apa? Kita carilah dia punya matched value MV dia untuk setiap ni lah. So, dalam rumus MV, kita ada rumus MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. N tu apa? N tu ialah bilangan di-compound dalam masa setahun. Kalau di-compound setiap 3 bulan, 1 tahun ada 12 bulan. 12 bahagi 3 dapat 4. Jadi N dia sama dengan 4. Yang dekat sini, so 12 bahagi dengan 6 sama dengan 2. N dia adalah 2. Kita buat untuk pelan 1 terlebih dahulu. Pelan pertama. So kita ada MV sama dengan P ialah 20,000 kurungan 1 tambah R 3% kita tukar dalam perpuluhan 0.03 bahagi dengan N dia adalah 4. N dia 4 lagi sekali dan juga T kita untuk 2 tahun. 2. So kita kira lah. So kita kira, nak kira sekaligus pun boleh. Tak ada masalah. So kita kira 20,000 kurungan 1 tambah
0.03 per dengan 4 tutup kurungan kuasa 4 darab 2, 8. So, kita akan dapat 21231.97. 21231.97 ni kita bundarkan jadi 98. Itu pelan 1. Kita kira untuk pelan 2 pula. Untuk pelan 2 gunakan rumus yang sama sahaja. So kita ada rumus MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. So dia punya prinsipalnya ialah 20,000. 1 tambah R kali ni 3.2%. Tukar dalam perpuluhan. So kita dapat 0.032. Bahagi dengan N kali ni ialah 2. Kuasa 2 darab dengan 2 tahun. So kita akan dapat, okey, kita adjust kat sini sahaja. (0.032) per dengan 2 kuasa 4. 2 darab 2 dapat 4. So kita dapat 21311.05. 21311.05. Soalan tanya perbezaan faedah. Jadi kita tolakkan sahaja matched value kedua-duanya. So nilai yang ni tadi kita tolakkan dengan 21321.98 sama dengan 10910. Perbezaan, sorry saya salah kira agaknya. Masuk balik 21231.98 tolak 21311.05 sama dengan 97.07. Tadi mungkin salah tekan ya. Seterusnya soalan nombor 15. Seorang budak lelaki dengan ketinggian 1.6 meter. Budak lelaki tingginya ialah 1.6 meter. Mendapati bayang-bayang dirinya. So ni diri dia, bayang-bayang diri dia ialah 2 meter di atas tanah. Anggarkan tinggi sepohon pokok. Kita nak tahu sepohon pokok. Kita ada pokok kat sini. Anggarkan tinggi sepohon pokok. Jadi pokok ni kita tak tahu berapa. Jika perbezaan tinggi pokok tersebut dan bayang-bayangnya. Bayang-bayang dia juga dekat sini. Bayang-bayangnya ialah perbezaannya ialah 1.2. Maksudnya tinggi untuk bayang-bayang ni, tinggi beza dia 1.2. Maksudnya tinggi bayang-bayang ni ialah X tambah dengan 1.2. Jadi sekarang kita nak cari berapa sebenarnya ketinggian pokok ni. So kita boleh buat dalam bentuk nisbah lah sebenarnya. So kita ada tinggi pokok per dengan tinggi bayang-bayang adalah sama dengan tinggi budak tersebut, budak lelaki, per dengan bayang-bayang. So ini kita boleh selesaikan 2 darab X dapat 2X sama dengan, ini pun darab silang lah. Ini kita boleh darab silang, ini naik atas, ini pun naik atas. Sini ialah 1.6 kurungan X tambah dengan 1.2. So kita boleh selesaikan guna kalkulator. So 2X sama dengan 1.6 kurungan X tambah 1.2. Tutup kurungan. Shift calculate. So dapat 4.8. Soalan nombor 16. Cari nilai yang mungkin bagi K, faktor skala. Faktor skala ni ada rumus pada muka surat kulit hadapan. Jom kita tengok kejap.
Mana ni, faktor skala. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Ada dekat ruang formula tu. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Mana soalan? Okey. Luas imej, dia kata luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Apa nak buat? Kita masukkan nilai-nilai ni. Luas imej 72. So, masukkan 72 sama dengan faktor skala K kuasa 2 darab luas objek 18. Maksudnya, dia nak cari nilai K. Tekan je kalkulator ni. 72 sama dengan K kuasa 2, apa-apa huruf kita letak huruf X, darab dengan 18, shift calculate. So, kita dapatlah 2. X sama dengan 2. Seterusnya, soalan nombor 17. Untuk 17 ni, sebenarnya ada dua kaedah yang saya nak tunjukkan. Biasa kita akan guna EQN lah. Atau kadang-kadang kita lupa. Soalan nombor 16 ni kita lupa nak guna EQN tu. So, kita boleh gunakan cara biasa sahaja sebab macam kita buat soalan nombor 11 tadi. Boleh tengok balik soalan 11 tadi saya selesaikan macam mana guna kalkulator. Okey, kita tengok balik. Ini, kita ada huruf X kat sini, betul? Jadi, kita letakkan X ni apa-apa nilai. X ni, letak je apa-apa nilai. Macam biasalah, saya berminat dengan nombor 2 sebenarnya. Jadi, apa nak buat? Kita masukkan dulu soalan 6. X kuasa 2 tambah X tolak 2. Kali ni jangan tekan shift calculate. Shift calculate tu apabila kita nak mencari nilai X. Sekarang kita bukan nak cari nilai X. Kita nak bagi nilai X. Jadi kita tekan calculate. So X sama dengan berapa? Saya nak 2. So tekan 2, tekan sama dengan. Sekarang jawapan kita ialah 24. So sama dengan 24. Apa nak buat? Kita nak cari daripada A, B, C, D ni jawapannya 24. So mana? Okey, kita cuba yang A. Ni boleh cuba satu-satulah sebenarnya ya. Kurungan 2X tambah 1 tutup kurungan, buka kurungan semula 3X tolak 2. Kalau tadi kita dah tekan calculate 2, kali ni tak payah dah tekan. Calculator dah pun ingat kita punya X tadi. Jadi kita tulis saja, kita tekan saja sama dengan, so dapatlah 20. Bukan ini yang kita cari 24. Cubalah satu per satu. Kalau tengok A ni hampir sama dengan D. Cuma dia beza tolak tambah saja. Untuk jimat masa, kita guna yang ni. Maksudnya kita tak payah tekan banyak-banyak. Kita kena bijaklah untuk mencari jawapan. Jimat masa. So, 2X tolak 1. So, maksudnya tambah ni jadi tolak. Kita pergi kanan lagi. 3X sekarang tambah 2. Sama dengan 24. Jadi, itulah jawapan yang kita cari. 24D. Okey, itu cara pertama. Cara yang biasa kita guna untuk jawab soalan kuadratik, macam mana tahu dia kuadratik? Bila kuasa 2, maksudnya dia kuadratik. So, kita boleh tekan mod sampai jumpa EQN, tekan 1, anak panah ke sebelah kanan, degree-nya 2. Nilai A dekat depan tu ialah 6, sama dengan B1, sama dengan C tu dekat belakang ni, negatif 2, sama dengan. So, kita akan dapat 0.5 ataupun kita nak dalam pecahan X sama dengan 1 per 2. X sama dengan 1 per 2. Lagi sekali tekan sama dengan. So, dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan. Kita tekan ABC dapat negatif 2 per 3. So, X sama dengan negatif 2 per 3. Yang ni macam biasa kita terbalikkan. 2 darab X dapat 2X. Ini positif, bawa sana jadi negatif 1. 3 darab dengan X dapat 3X. Negatif 2 bawa sini jadi tambah 2. Samalah. Ada dua cara lah. Okey, kita teruskan lagi. Soalan nombor 18.
Rajah 3 menunjukkan sebuah bulatan diberi PST ialah tangen pada bulatan. Dan diberi bahawa QS dan SU sama dengan SU. Okey, dah label sama. Dan PQR ialah garis lurus. PQR ialah garis lurus. Itu nilai sudut TSU. So, mana sudut TSU? Kita nak mencari sudut TSU. TSU. Mana sudut dia? So, sudutnya dekat sini. Sudutnya dekat sini. Jadi, apa maklumat yang kita ada ni? Okey, so kita nak tengok ini soalan tangen. Jadi, kita kena ingat sifat bulatan dalam tangen lah. Kalau kat sini kita ada sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran ialah segi 4 yang kena bucu-bucunya 4 pada bulatan. Ni, dinamakan sisi 4 kitaran. Jadi, kalau sisi 4 kitaran, kalau sifat dia ialah sini 112 bertentangan dengan dia. Kena tambah kedua-duanya dapat 180. Jadi, sudut kat sini katakan saya letakkan X. Maksudnya X tambah 112 sama dengan 180. Jadi, X tu ialah 180 tolak 112. Okey, ni kalau nak clearkan tekan shift mode nombor 3 sama dengan okey. So 180 tolak dengan 112. So kita akan dapat 68. So sudut dekat sini ialah 68. Bila sudut sini 68, berapa sudut pada kaki dua kaki ni? So ini kita ada segitiga sama kaki. Ada dua kaki yang sama. Macam awak ada dua kaki. So kaki dekat sini dan juga kaki di sini sebenarnya nilainya sama. Berapa nilai dia? 180 tolak 68. Kemudian kita akan bahagikan dengan 2 jawapan tersebut. So kita dapat 180 bahagi dengan 180 tolak dengan 68. So dapat 112 bahagi dengan 2. So dapat 56. So sini 56, sini juga 56. Kemudian kita ada sifat dalam tangen iaitu sudut pada tembereng yang berselang-seli. Kita ada tembereng dekat sini. Sini ST ini ialah tembereng. So sudutnya dekat sini. Berselang-seli dengan dia, dia sama dengan sini. Nilai dia sama. So dapatlah jawapan dia ialah 56 darjah. So jawapan kita ialah C. Ataupun saya ada jumpa satu, kejap saya cari mana. Bukan. Oh ni. Maafkan saya. Macam saya kata, sudut tembereng yang berselang-seli. So sini kita ada tembereng dekat sini. Jadi 59 ni sebenarnya sama dengan 59 dalam dia. Berselang-seli sama dengan dia. Sini 62 sama dengan 62 kat sini lah. Contoh kalau saya gerak-gerakkan dia. Tengok. Nilai dia tetap sama. Nilai tangen ni kita gerak-gerakkan dia tetap sama lah. Ataupun kita gerakkan kat sini. 60 ni sama dengan 60 dekat sini. Kalau kita cuba gerakkan yang ni pun juga samalah 73. Sama. Ini sifat dalam tangen. So, belajar masa tingkatan 3. Silibus tingkatan 3. Okey, sambung. Soalan nombor 19. Bagi satu data terkumpul, median ialah 63. Median adalah 63. Beza antara median dan kuartil pertama ialah 4. Median tolak kuartil pertama ialah 4. Dan julat antara kuartil ialah 8. Julat antara kuartil ialah 8. Cari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Julat antara kuartil tu apa? Julat antara kuartil ialah kuartil 3 tolak dengan kuartil 1. So, kita kan ada sebenarnya apa nak buat ya? Okay, so macam ni kan. Kuartil 1. Lepas tu kita ada tengah-tengahnya ialah median. So, sini ada kuartil ketiga. Dia dah kata median 63. Median
tolak dengan kuartil pertama dapat 4. Jadi kuartil pertama ni ialah kena tolak dengan 4 lah. 63 tolak dengan 4. So dapat 59. Okay, so tolak dengan 4 lah. Sebab dia kata median tolak kuartil pertama 4. Ni tolak 4. 59 beza dengan 63, 4. Lepas tu jarak antara kuartil ialah 8. Jarak antara, julat. Cakap pun tak betul. Julat antara kuartil ialah 68. Jadi julat antara kuartil ni berapa? Kita dah tahu kuartil pertama ialah 59. Kuartil pertama 59. So ni dah bukan. So ada antara 67 atau 68. Julat antara kuartil 3 tolak kuartil pertama. Jadi kuartil 3 tu, kuartil 3 tolak kuartil pertama dapat 8. Kuartil 3 kita tak tahu berapa, tolak dengan kuartil pertama 59 sama dengan 8. Jadi kuartil ketiga sama dengan 8 tambah dengan 59. So dapat 67. So jawapan kita ialah C. Okey, seterusnya soalan nombor 20. Dalam satu set, julat dan julat antara kuartil masing-masing ialah 52 dan 33. Julat dan julat antara kuartil masing-masing adalah 52 dan 33. Apa itu julat? Julat ialah yang paling besar tolak yang paling kecil. Manakala julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Ini nilai yang paling kecil, ini yang nilai yang paling besar dalam plot kotak. Garisan pertama menunjukkan kuartil pertama, tengah-tengah ni ialah median atau juga dikenali sebagai kuartil kedua dan last kali ini ialah kuartil ketiga. Jadi kita tengoklah mana yang betul. Yang besar tolak yang kecil dapat 52. Kita cari yang tu dulu. 52 tolak 6. Salah lah. Kita nak 52. 72 tolak 2 dapat 74. Juga salah. 88 tolak 3 dapat 85. Pun salah. 57 tolak 5. So dapat 52. Okey, betul. Dan juga kuartil ketiga tolak kuartil pertama. 42 tolak 9 dapat 3. Betul. So jawapan kita ialah D. Okey, terima kasih.